Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syakib bin Zakaria dari PAI 2. Hari ini kita akan membincangkan tentang kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Saya ingin menekankan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Bagaimana kepelbagaian sosial budaya di sekolah ni boleh wujud. Antara faktor-faktornya adalah yang pertamanya adalah faktor bangsa, yang keduanya faktor bahasa, yang ketiga faktor struktur sosial, dan yang keempat faktor kepercayaan atau faktor agama, dan yang kelima adalah faktor adat resam. Kita tengok kepada faktor yang pertama, iaitu faktor bangsa. Bangsa ni bermaksud kumpulan manusia yang sama asal usulnya serta serupa sifat-sifatnya. Boleh juga ditarifkan sebagai dengan perkataan lain bagi kaum. Jadi yang kita sedia maklum, di Malaysia ni, di semenanjung Malaysia terdapat 3 kaum yang besar lah, seperti kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Tapi berbeza di Sabah dan Sarawak. Di sana terdapat lagi banyak etnik-etnik lah, antaranya seperti Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Iban, Bidayuh, Melanau dan lain-lain lah, macam lagi. Sebenarnya dalam Sabah ni mempunyai lebih 30 etnik. Jadi memang banyak lah etnik-etnik je. Okey. Jadi disebabkan Malaysia ni terdapat pelbagai bangsa atau kaum, jadi pentingnya integrasi sosial antara mereka ni supaya mewujudkan keharmonian. Jadi apa itu integrasi sosial? Integrasi ni berasal daripada bahasa Inggeris integration, yang bermaksud kesempurnaan atau keseluruhan. Jadi integrasi sosial ini adalah satu proses menyatupadukan pelbagai kelompok melalui satu identiti bersama dengan menghapuskan perbezaan dan identiti masyarakat. Ia juga adalah satu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeza dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Jadi maksud integrasi sosial ini adalah supaya semua kaum di Malaysia ni disatupadukan, tidak ada perbezaan antara kaum dari segi pendidikan, dari segi status sosial dan sebagainya lah. Jadi kalau semua kaum ini ikut masing-masing, jadi akan menyebabkan masalah perpecahan, masalah berkelompok. Jadi integrasi ni dia nak menyatupadukan antara semua kaum tersebut. Macam contoh, kalau di sekolah perbezaan bangsa Melayu dan Cina ataupun India di sekolah, mereka akan diajar sama rata. Dia tidak kira kaum bangsa Melayu ke, bangsa Cina ke, bangsa India ke, tak kira.
akan diajar sama rata, ilmu yang diberi pun sama rata, tidak ada bezanya. Jadi proses integrasi sosial ini mempunyai beberapa tahap lah. Tahap yang pertama ni adalah segregasi, di mana kaum-kaum yang berbeza latar belakang mempunyai hubungan minimum. Pemisahan dari segi kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam. Jadi pada tahap ini integrasi sosial ni masih rendah lah. Ini biasanya ini berlaku semasa zaman penjajahan Inggeris dahulu. Dan selepas itu tahap yang kedua, akomodasi. Pada tahap ini etnik telah menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain. Mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu dengan yang lain. Mereka adalah saling bergantungan antara satu sama lain dalam hal ehwal ekonomi dan pendidikan. Jadi tahap kedua ni dia dah ada keserasian sedikit lah, walaupun hanya dalam hal ehwal ekonomi dan pendidikan. Dan pada tahap yang seterusnya, akulturasi terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma, nilai serta pola-pola tingkah laku budaya golongan majoriti. Proses ini merupakan proses meminjam atau menerima budaya golongan majoriti tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. Jadi tahap ni kumpulan minoriti sudah menyerap norma dan nilai yang ada pada golongan majoriti ni. Dan pada tahap yang keempat, asimilasi, menyatakan tentang kemasukan ke dalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan berkaitan rapat. Ia berdasarkan kepada perbezaan fizikal seperti warna kulit. Jadi pada tahap ini masyarakat sudah sudah semakin rapat, tetapi masih ada lagi wujudnya perbezaan dari segi fizikal seperti warna kulit. Dan pada tahap yang terakhir, yang kelima, amalgamasi. Ini terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi terjadi ialah perkahwinan campur antara etnik atau ras. Jadi yang inilah tahap yang paling integrasi yang dikira paling rapat lah. Di Malaysia sudah berlaku benda ni, seperti perkahwinan antara Cina dan India, Cina dan Melayu, Melayu dan India. Jadi perkara ni sangat baiklah. Kita tengok faktor yang kedua, faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah, iaitu faktor bahasa. Bahasa ni apa? Bahasa ni sistem komunikasi yang menggunakan bunyi dan simbol yang mempunyai pengertian. Ia adalah alat pewujudan budaya untuk manusia saling berkomunikasi. Seperti yang sedia maklum, bahasa Melayu bahasa rasmi kebangsaan untuk Malaysia. Ia juga adalah bahasa pengantar di institusi pendidikan. Jadi di sekolah Malaysia ni, murid-murid terdiri daripada pelbagai kaum dan mempunyai dialek pertuturan sendiri. Seperti sekolah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu, sekolah jenis kebangsaan Cina menggunakan bahasa Mandarin, dan sekolah jenis kebangsaan Tamil pula menggunakan bahasa Tamil. Jadi apabila murid-murid ini bersekolah di sekolah yang berlainan berlainan bangsa, jadi mereka akan mendapat bertutur dengan kemungkinan implikasi untuk murid akan dapat menggunakan lebih daripada satu jenis bahasa. Jadi ini sangat baik
kepada murid itu sendiri. Jadi murid dapat ini akan dapat mewujudkan pelbagai bahasa di peringkat sekolah. Kesan daripada percampuran pergaulan etnik dalam institusi pendidikan. Jadi seperti di sekolah agama, lebih 90% adalah kaum bangsa Melayu. Tetapi ada juga yang kaum seorang dua kaum Cina. Jadi mereka akan berkawan dan bergaul, dan ini akan sangat mengharmonikan hubungan antara kaum. Baik, seterusnya ialah faktor pelbagaian sosial budaya di sekolah ialah struktur sosial. Struktur sosial ialah pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Hal ini boleh dilihat pelbagai unsur masyarakat dengan status dan peranan yang tersendiri. Dalam struktur ini, sosial ini juga dapat dilihat dengan jelas kedudukan guru dan murid dalam struktur sosial di sekolah, dan juga serta hubungan guru dengan murid dan guru dengan guru. Sebagai contoh, video yang saya tunjukkan selepas ini ialah contoh hubungan guru dengan murid di sekolah. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ustaz sihat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat. Dalamnya tak nampak. Kabar-kabar okey tak? Okey. Baik, sihat. Baik. Selain itu, terdapat 5 struktur sosial di sekolah. Antaranya yang pertama iaitu ialah status dan juga peranan. Yang kedua, status ekonomi dan juga keluarga. Yang ketiga, latar belakang dan keturunan. Yang keempat, pangkat dan kekuasaan. Dan yang kelima, tahap pencapaian murid. Status yang pertama iaitu status dan juga peranan. Struktur sosial di sekolah terdapat 2 status iaitu murid dan juga guru. Murid berperanan untuk mempelajari sesuatu ilmu dengan fokus dan teliti, manakala guru juga berperanan untuk menyampaikan ilmu kepada murid demi kemajuan mereka. Dan di sekolah juga terdapat status ekonomi keluarga. Status ekonomi keluarga yang berbeza. Contohnya, ada murid yang berasal daripada keluarga T20, keluarga B40 dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga boleh melihat latar belakang keturunan murid yang berbeza. Dan melalui pangkat dan kekuasaan dapat kita lihat melalui pentadbir-pentadbir dan juga guru-guru. Sebagai contoh, guru yang lebih berpangkat mempunyai peranan yang sedikit berbeza dan mempunyai kekuasaan dalam bidang-bidang yang tertentu. Dan juga kita boleh melihat tahap pencapaian murid berdasarkan tahap kecerdasan intelektual mereka ataupun tahap pencapaian mereka dalam ujian yang dilaksanakan di sekolah. Itulah terdapat 5 struktur sosial sekolah yang berada di sekolah. Seterusnya ialah dalam konteks agama. Dalam konteks kepelbagaian sosial budaya di sekolah,
agama memainkan peranan yang penting dalam memahami perbezaan dan mempromosikan toleransi antara individu. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana agama dapat berinteraksi dengan faktor dan kepelbagaian sosial budaya di persekitaran sekolah. Yang pertama iaitu perbezaan perayaan agama. Setiap agama memiliki perayaan dan ritual tersendiri. Kepelbagaian sosial budaya di sekolah dapat tercermin dalam perbezaan perayaan agama seperti Hari Raya, Natal, Deepavali dan sebagainya. Sekolah boleh meraihkan pelbagai perayaan untuk meningkatkan pemahaman toleransi antara pelajar. Seterusnya ialah waktu ibadah dan keperluan khusus. Pelajar daripada pelbagai agama mungkin mempunyai waktu ibadah yang berbeza. Sekolah boleh memberikan fleksibiliti kepada pelajar untuk menjalankan ibadah mereka dan menyediakan kemudahan yang mencukupi. Seperti sekolah saya, Sekolah Agama Faiz Merah, semua pelajar dia ialah beragama Islam. Jadi di Sekolah Agama Faiz Merah menyediakan kemudahan seperti surau dan mempunyai waktu untuk solat untuk pelajar, bagi memudahkan pelajar Islam beribadah. Seperti contoh video yang saya akan tunjuk sebentar ni. يا رسول الله يا حبيب الله. Baik, seterusnya yang ketiga ialah perbezaan norma sosial. Perbezaan norma sosial agama juga boleh mempengaruhi norma sosial dan juga etika. Pelajar boleh mengamalkan norma-norma ini di dalam dan di luar bilik darjah. Dan pemahaman yang lebih baik terhadap perbezaan ini boleh membantu mencegah konflik dan mengeratkan kerjasama. Seterusnya yang keempat, penghormatan terhadap pakaian. Beberapa pelajar mungkin mentaati peraturan pakaian yang berdasarkan pada keyakinan agama mereka. Sekolah boleh menghormati perbezaan ini dan memberikan kebebasan pakaian yang mencukupi. Setiap bangsa, setiap agama mempunyai ciri-ciri pakaian dan sekolah pun menentukan kepelbagaian pakaian mengikut agama masing-masing. Ini antara gambar seterusnya, antara contoh-contoh pemakaian di sekolah. Baik, kesimpulannya, kepelbagaian sosial budaya di sekolah termasuk perbezaan agama adalah aspek penting dalam membentuk lingkungan pendidikan yang inklusif dan menghargai. Dengan memahami dan menghormati perbezaan agama, sekolah dapat menciptakan atmosfer yang mendukung pengembangan holistik setiap individu. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mempromosikan toleransi dan kerjasama antara agama termasuk merayakan perayaan agama secara kolektif,
memberikan fleksibilitas terhadap waktu ibadah, menyelenggarakan pendidikan agama yang inklusif dan mendorong dialog antara agama. Kesedaran akan keberagamaan ini juga dapat membantu mencegah konflik dan memperkuat ikatan positif di antara anggota komuniti sekolah dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Sekolah dapat menjadi wahana pembelajaran yang mendorong pembentukan generasi yang menghargai keberagamaan dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan menyambung pembentangan rakan-rakan saya, iaitu dengan faktor yang seterusnya, faktor kepercayaan dan adat resam. Baik, faktor kepercayaan dan adat resam ini beberapa terbahagi kepada beberapa bahagian lah, ataupun tersenarai beberapa faktor-faktor di bawahnya. Yang pertama iaitu penerimaan dan penghormatan, yang mana kesedaran budaya ini dia membawa kepada memahami dan menghargai kepelbagaian budaya di kalangan pelajar dan staf guru. Dari sini kita tengok kita dapat lihat guru dan pelajar itu budaya ataupun latar belakang dia berbeza-beza. Dia akan menjadikan apabila dalam satu sekolah ni latar belakang berbeza, tapi mereka harus berada di dalam sekolah yang sama, persekitaran yang sama. Seterusnya adalah penerimaan pelbagai tradisi, iaitu menerima pelbagai tradisi keagamaan dan kebudayaan tanpa diskriminasi. Bagi sekolah saya ini, majoriti ataupun 100%, 100% adalah beragama Islam, disebabkan oleh sekolah saya yang saya mengajar ini adalah jenis sekolah agama. Baik, kita tengok faktor yang seterusnya ataupun bahagian yang seterusnya, iaitu komunikasi dan kolaborasi. Yang mana komunikasi ini domain ataupun dia punya utamanya adalah bahasa. Menyokong penggunaan pelbagai bahasa dan memastikan bahawa semua pelajar merasa selesa berkomunikasi. Jadi di sekolah saya ini bahasa yang domain yang utama digunakan adalah bahasa Melayu. Kan tetapi dalam kalangan masyarakat di tempat sekolah saya mengajar ini, dia banyak terdiri daripada orang Jawa, orang Banjar dan orang Bugis. Jadinya latar belakang mereka mungkin di rumah ibu bapa mereka bertutur secara bahasa Jawa. Ada yang Banjar, ada yang Bugis. Tetapi kebanyakan ataupun majoriti anak murid saya dia menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Baik, seterusnya pertukaran pemikiran, mendorong pertukaran pemikiran dan pandangan dari pelbagai latar belakang budaya. Itu sekiranya ada budaya-budaya yang dianjurkan ataupun yang diterapkan daripada rumah, mungkin sikit demi sedikit mereka akan tonjolkan semasa mereka berada di dalam kelas. Baik, seterusnya adalah pendidikan dan pembelajaran, yang mana di dalam pendidikan dan pembelajaran ini dia melibatkan kepada inklusiviti, iaitu menyediakan bahan pembelajaran yang mencerminkan kepelbagaian sosio budaya, yang mana kita tahu ada murid itu dia lemah pembelajaran, ada yang sederhana, ada yang pandai. Jadi kita sebagai guru ni kena bijak untuk menyediakan bahan pembelajaran yang boleh digunakan oleh ketiga-tiga golongan ini, bagi yang lemah, bagi yang sederhana dan bagi yang pandai. Okey, seterusnya kepada ialah pendekatan pengajaran yang sesuai, iaitu ataupun lebih tepat adalah pedagogi ataupun kaedah pembelajaran yang guru-guru guna untuk memastikan semua pelajarnya dapat memahami pembelajaran yang diajar.
iaitu menggunakan kaedah pengajaran dan yang memperhitungkan kepelbagaian pelajar. Kita tak boleh lah kita nak mengajar, kita nak fokus hanya kepada murid yang pandai. Kita nak belajar fokus kepada murid yang sederhana. Kita nak belajar fokus kepada murid yang lemah. Boleh. Sebab bila kita hanya dibekalkan masa mengajar paling lama untuk satu subjek 1 jam. Takkan kita nak bahagi-bahagikan. Mula-mula kita belajar lemah. Kedua kita ajar pelajar sederhana. Yang ketiga kita ajar pelajar yang pandai. Macam mana pula kalau kita membahagi-bahagikan, maknanya nanti ada yang terabai. Kalau kita ajar yang lemah, yang sederhana dan pandai itu akan terabai. Kalau kita ajar yang sederhana, yang pandai ataupun yang lemah itu akan terabai. Yang paling membimbangkan apabila pelajar yang lemah ni terabai. Sebabnya jika mereka terabai, mereka akan ketinggalan. Apabila mereka akan memiliki peperiksaan nanti, naik kelas, guru yang akan dapat pelajar itu akan susah. Sebabnya murid itu dah ketinggalan. Dia lemah. Susah. Artinya kita ni yang lemah kita kena bawa sekurang-kurangnya kepada sederhana. Yang sederhana bawa kepada pandai. Sekurang-kurangnya macam tu. Okay, baik, seterusnya adalah sokongan keluarga dan komuniti, iaitu kerjasama dengan keluarga, membina hubungan yang baik dengan keluarga pelajar untuk menyokong nilai-nilai kebudayaan mereka. Ini guru penting lah. Kita kena sentiasa make a contact. Kita kena sentiasa berkomunikasi dengan beberapa murid-murid ni. Sebab kenapa? Jika kita lost contact pada mereka, susahlah kita nak tahu perkembangan, kita nak tahu latar belakang, kita nak tahu kebudayaan mereka, kita nak menilai mereka. Baik, yang seterusnya melibatkan komuniti, iaitu melibatkan komuniti dalam aktiviti program sekolah. Dalam program sekolah ini tidak semestinya kita hanya melibatkan murid-murid. Kita boleh juga melibatkan masyarakat, beberapa mereka, supaya dia boleh menjadikan satu nilai positif atau nilai murni yang kita dapat terapkan dalam diri pelajar-pelajar ini. Sebagai contoh, kita adakan program Maulid Rasul untuk agama Islam. Maulid Rasul, kita libatkan masyarakat untuk orang sini gotong royong memasak, ataupun kita orang sini ataupun penduduk sini lebih dikenali sebagai rewang. Masak beramai-ramai, bila siap boleh diagihkan makan sama-sama dengan pelajar. Baik, untuk yang seterusnya sebagai kesimpulannya, dengan memberikan tumpuan kepada faktor-faktor ini, sekolah dapat mencipta persekitaran yang inklusif. Inklusif dari segi apa? Maksud dia pelajar di berbagai tahap diselesa nak belajar kat sini. Pelajar yang lemah selesa, pelajar yang sederhana selesa, dan pelajar yang pandai pun selesa untuk belajar di sini. Menghormati kepelbagaian dan membina jambatan antara pelbagai budaya di kalangan pelajar dan kaki tangan. Ini tidak hanya meningkatkan kecemerlangan akademik, tetapi juga memupuk pemahaman, toleransi dan kerjasama dalam masyarakat yang semakin pelbagai. Dengan kepesatan era modernisasi sekarang, dengan adanya gadget-gadget, mungkin nilai-nilai ini sedikit berkurangan. Mereka kurang bergaul, mungkin ada yang berjiran, tapi dengan jiran sebelah pun tidak bertegur sapa. Jadi dengan adanya program-program, kita kena didik dari sekolah, kita kena didik anak-anak murid, kita kena terapkan nilai-nilai ini supaya apabila mereka besar nanti ataupun apabila mereka keluar daripada sekolah ini, adalah sedikit nilai-nilai yang dapat mereka ambil. Jadi di sini saya selitkan beberapa aktiviti keagamaan ataupun kepada faktor tadi, kepercayaan dan adat resam yang dilakukan dalam sekolah ini. Contohnya kita adakan program penyembelihan ayam. Seterusnya kita adakan program Maulid Rasul, mungkin dilakukan secara berharap.
Seterusnya mungkin ada di sini ada program budaya Al-Quran, ada budaya solat hajat, ada budaya Yasin, ada Qiyamul Lail. Itu semua menunjukkan kepada faktor kepercayaan dan adat Islam yang berlaku dalam sekolah ini. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.